Okey. Last kali saya cerita pasal Datuk Roy. Ya, Datuk Roy. Yes, Datuk Roy. Datuk Roy, pegawai SPRM didakwa atas kesalahan berkaitan anak Muhyiddin Yassin. Yeah. Ini kali kedua kita dengar nama anak Muhyiddin Yassin dipetik. Seorang ahli perniagaan ditinggali sebagai Datuk Roy dan seorang pegawai SPRM dihadapkan ke mahkamah session di Kuala Lumpur pagi ini atas dua pertuduhan rasuah yang melibatkan dakwaan dorongan supaya anak bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak direman Suruhanjaya anti rasuah itu. Datuk Roy yang sebenarnya Muhammad Hussein Muhammad Razir dan Muhammad Roshidi Muhammad Said membuat pengakuan tidak bersalah dan minta dibicara terhadap pertuduhan mahkamah. Mereka didakwa bersama-sama secara rasuah meminta untuk diri mereka atau mana-mana orang lain suatu suapan berjumlah 400,000 daripada Siti Dalina Berhan 47 sebagai dorongan untuk tidak menahan Fakhri Hasim Mahyadin semasa siasatan SPRM. Difahamkan Fakhri Yassin tidak pernah ditahan SPRM. Satu pertuduhan didakwa meminta wang tunai 400,000, manakala pertuduhan kedua disebut menerima tunai 240,000. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di dua restoran berasingan di Kuala Lumpur antara 5 dan 6 Mac tahun ini. Jika sabit kesalahan, boleh denda 20 tahun dan denda penjara dan denda. Hakim Azura Alwi kemudian membenarkan kes itu dipindah ke mahkamah session lain di Kuala Lumpur dengan Hussein dijaga menghadapi satu lagi pertuduhan. Pada 13 Mac, Datuk Roy ditahan setelah menyerah diri kepada SPRM selepas dia dikendaki untuk membantu siasatan kes skim Jana Wibawa. Dia kemudian dikenakan perintah reman beberapa kali oleh Mahkamah Magistrate. Pihak berkuasa setakat ini sudah mendakwa 3 ahli politik termasuk Muhyiddin Yassin, Wan Saiful Wan Jan berhubung skim Jana Wibawa serta sepupu menantu Muhyiddin Yassin. Skim Jana Wibawa asalnya dilancar ke kerajaan pada 2020 tapi dibagi kepada kontraktor Cina untuk Bumiputera, tapi bagi kat kontraktor Cina. Baik. Nama Fakhri Mahyadin ni tuan-tuan dah timbul 2 kali. Satu Panama Papers, satu siasatan berkenaan Datuk Roy ni. Now, bila cerita Datuk Roy ni keluar, ingat tak dulu saya, tak tahulah kalau tuan-tuan masih ingat lah kan, saya cerita pasal Datuk Roy ni, bahawa Datuk Roy dicari oleh SPRM. Masa tu kan Datuk Roy ni lari. Saya dapat satu carta tu. Terima kasih Raslan. Saya dapat satu carta. Saya tahu excited sangat, saya tengah live. Saya dapat satu carta. Dalam carta itu adalah kaitan di antara projek-projek antaranya Jana Wibawa dan nama yang berkaitan. Dan nama yang asyik keluar dalam carta itu adalah Fakhri Mahyadin, anak Muhyiddin Yassin. Kan? Fakhri Mahyadin ni tuan-tuan, Fakhri Yassin, nama dia Fakhri Yassin, ataupun Fakhri, nama dia apa tadi? Saya tahu Fakhri Yassin Mahyadin. Antara nama yang muncul setiap kali berkaitan dengan mana-mana projek Jana Wibawa. Cuma kenapa Fakhri tak ditahan SPRM? Cuma ditahan atas dasar supaya beliau tidak dikaitkan dengan dengan siasatan di dalam SPRM. So itu yang agak menarik dekat sini. Adakah Fakhri ni dijadikan saksi utama di dalam kes-kes Jana Wibawa? Untuk beliau nak kenakan antara lain ayah ada sendiri dan juga siapa nama Muhammad tu, Wan Saiful Wan Jan, ataupun tidak ada kaitan. Maksudnya bukan tidak ada kaitan, bukan dia tidak terlibat, tetapi dia, SPRM masih lagi menyiasat, ataupun dia orang tak boleh cari link. Tapi nak tak boleh cari link tu agak payah. Sebab kita fikir logik tuan-tuan, buat apa nak rasuah pegawai SPRM, nak rasuah Datuk Roy ni supaya boleh menginfluenkan pegawai SPRM, bersusah payah bayar 400,000 supaya Fakhri tidak didakwa atau tidak disiasat. Pelik kan? Mesti ada kaitan. Kalau tak apa, kalau dah tak bersalah, buat tiba-tiba ada orang bayar someone supaya Iswari tidak disiasat SPRM. Lah, aku memang tak kena siasat, buat apa nak bayar? Faham tak poin saya? Pada masa Datuk Roy disiasat tu, saya sebut akan ada satu nama yang sangat besar, saya kata. Saya tak boleh dedah sekarang sebab saya tunggu SPRM sendiri sebut. Hari ini SPRM dah sebut, dan nama dia itu adalah Fakhri Yassin Mahyadin. So saya tertarik sebab kalau kita faham, contohnya macam cerita kes Rosmah dulu kan. Kes Rosmah, the mastermind tu adalah Rizal Mansur.
Tetapi Rizal Mansur tidak didakwa dalam kes Rosmah kerana Rizal Mansur menjadi the key witness dalam kes Rosmah. Kalau kita tengok, beliau menjadi the key witness dalam kes Rosmah. Even kes apa orang kata Rosmah Mansur yang berkaitan dengan dua pegawai orang Sarawak tu, yang director sebuah company tu, mereka juga tidak didakwa. Padahal mereka yang memberi rasuah kepada Rosmah. Mereka tidak didakwa kerana mereka menjadi key witness dalam kes tersebut. So ini satu perkembangan yang menarik lah. Satu pengembaraan yang menarik. Muhyiddin Yassin, menantu dia berkaitan dengan satu kes yang lain, sepupu menantu dia, dan sekarang ni nama anak dia pula terkeluar. Dan Muhyiddin Yassin ni tuan-tuan, satu watak yang sangat besar. Tapi satu benda saya kena respect jugalah. Muhyiddin Yassin masa Menteri Pendidikan dulu, saya pernah dapat satu projek daripada dia lah. Bukan daripada dia, saya sub daripada main con yang dapat daripada dia. So saya dapat untuk Sarawak punya ni kan, survey, Sarawak survey, school survey. Sebab tu saya tahu tentang school survey dekat Sarawak ni. Tapi watak Muhyiddin Yassin ni, kalau tuan-tuan ingat cerita Kembaran Seniman Jalanan, pergi tengok balik cerita tu. Masa tu siapa Osman Tikus, Pian Habib tengah baca surat khabar. Dekat dalam surat khabar tu tulis Muhyiddin tidak derhaka. Tahun 80-an, cerita tu 85 kalau tak silap. Nama Muhyiddin Yassin pun masih dah muncul. Muhyiddin Yassin pun dah muncul. Menarik tuan-tuan menarik. Oh, cerita dana judi tadi dekat awal YouTube tadi saya dah cerita. Boleh pergi tengok kat YouTube saya, seluang-seluang sekalian. Of course lah, dah masuk lewat ni, memanglah tak nampak saya dengar tak cerita benda tu. So akhirnya kembali kepada apa yang berlaku dalam negara kita. Hari ni mata wang kita jatuh lagi. Tengok isu ni, Perdana Menteri Anwar pun tak mampu nak selamatkan negara kita daripada kejatuhan mata wang. Tuan-tuan, ni saya nak cerita. Kita merisi sistem yang rosak. Saya cerita tadi tentang rasuah-rasuah tadi kan, tentang Tan Sri yang dapat 2.3 bilion, tentang Daim, tentang Mahathir. Saya cerita tentang Jana Wibawa. Saya cerita tentang skandal itu sekali ini. Rasuah yang diletakkan oleh MIR sebagai 4.7 trilion dalam tempoh 26 tahun. Itu sendiri menyebabkan keadaan kita berlaku hari ini. Kita nak kembali ini ambil masa. That's why sangat penting kita nak baiki balik negara ini. Kita kena bagi sokongan, komitmen, dokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kita. Nak selamatkan balik kerosakan, lubang, kelompangan, kehancuran yang telah dibuat oleh mereka-mereka sebelum ini. Kita kena bagi komitmen, sokongan, dokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita nak tengok balik negara kita ni bounce tuan-tuan. Negara ni kembali insya-Allah. Bagi beliau 5 tahun. Saya ingat lagi tahun 1992 sewaktu beliau mengambil alih daripada Daim. Pada masa itu macam satu GDP to debt ratio kita 80%. Bermakna hutang kita kepada ratio hutang kita kepada pendapatan negara 80%. Tahun 1997, selepas 5 tahun kemudian beliau menjadi Menteri Keuangan, timbalan Perdana Menteri, GDP to debt ratio kita 32%. It will take time. 5 tahun beliau berjaya melakukan demikian. InsyaAllah 5 tahun lagi kita boleh menjadi negara yang cemerlang, terbilang dan gemilang. Tapi Anwar Ibrahim tak mampu buat seorang tuan-tuan. Sebab itu saya harap supaya rombakan kabinet itu dilakukan. Saya harap benda itu berlaku. Kalau tak berlaku pun, menteri-menteri yang saya sebut-sebut tadi bawah second class lower tu tolong perform. Yang mana first class, second class apa tu, kekalkan prestasi anda. Tapi yang lain-lain tu tolong perform. InsyaAllah. Saya akan ada di sini. Saya hanya boleh buat kerja macam ni lah untuk memastikan kestabilan sokongan rakyat terhadap Perdana Menteri kita, terhadap kerajaan kita. Tuan-tuan, share, like, subscribe, tap love, bagi gift, bagi share macam ni pun dah kira terbaik tuan-tuan. You are the best.
Terima kasih 2K yang menonton saya di TikTok. Terima kasih 8,000, 9,000 menonton saya di YouTube dan Facebook. Sekian saja daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan. Tetap lawan. Salam.